Baik, dalam modul ketiga ini saya bakal kongsikan tentang cara membina headline yang power. Okey, seperti yang saya telah kongsikan dalam video sebelum ini, salah satu perkara penting yang kita nak buat dalam kita nak dalam kita nak membina Facebook Ads, mesti kena ada copywriting ataupun ayat iklan. So dalam copywriting structure ataupun perkara penting dalam copywriting adalah headline. Headline ni adalah tajuk. So So bagaimana kita nak buat headline yang mampu menarik, mampu attract ataupun mampu menarik kita punya prospek untuk klik kita punya iklan dan baca sampai habis dan terus hubungi kita. Jom kita start. Baik, dalam modul ketiga ini saya bakal kongsikan tentang bagaimana cara kita nak buat membina headline yang sentap tapi power. So di dalam copywriting ataupun ayat iklan yang kita tak boleh sebelum kita nak di dalam copywriting ataupun ayat iklan ada beberapa struktur. So, antara struktur utama dalam copywriting adalah headline ataupun tajuk. Masalahnya adalah cabaran dalam kita membina headline adalah kebanyakannya bagi newbie lah, saya katakan kebanyakan bagi yang baru mula nak buat iklan, mereka tak tahu bagaimana nak membina headline ataupun tajuk yang mampu menangkap emosi pembaca. Kebanyakannya ayat adalah ayat klise ataupun ayatnya berbentuk fakta. So bila kita gunakan ayat yang berbentuk fakta ataupun tidak beremosi, jadi pembaca hanya membaca dan scroll sahaja, dan kita akan rugi kos dekat situ. Dia baca dan kita tak dapat lead tersebut, kita tak dapat dia tak baca iklan kita sampai habis dan akibatnya dia tidak menghubungi kita, so rugi. Jadi bagaimana kita nak trafik yang lalu bila iklan kita lalu, trafik yang kita dapat daripada Facebook, kita dapat tangkap emosi dia dan kemudian kita boleh buatkan dia baca iklan kita sampai habis, terusnya hubungi kita. So ada cara-caranya. Jom saya tunjukkan, saya kongsikan kepada tuan-puan bagaimana nak bina headline yang mampu menarik, yang mampu menangkap emosi pembaca untuk dia klik iklan kita dan seterusnya baca sampai habis. Okey tuan-puan. Ini ilmu ni yang saya kongsikan ini saya kreditkan kepada mentor saya iaitu Tuan Akif Azizan. Cumanya saya tak kongsikan secara keseluruhan. Saya nak kongsikan salah satu struktur penting dalam copywriting iaitu headline. Dalam copywriting kena ada headline, kena ada body dia, kemudian ada beberapa lagi poin-poin penting ataupun struktur yang kita kena letakkan. So saya nak kongsikan kepada tuan-puan headline sahaja dalam ni. Kalaulah tuan-puan sebelum ni dah ada copywriting, saya nasihatkan tuan-puan tukar sahaja headline seperti mana yang saya kongsikan ini. Cuba tengok apa akan jadi selepas itu. Saya kongsikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Bila saya buat iklan dan iklan tu pada awalnya menjadi kemudian stuck dan saya hanya tukarkan headline sahaja, tajuk sahaja menggunakan kaedah ini dan dia start dapat semula. Iklan tersebut berjaya menghasilkan lead ataupun mendatangkan prospek semula. So bagaimana caranya? So inilah caranya yang saya bakal kongsikan kepada tuan-puan. Okey baik tuan-puan, saya nak tunjuk contoh bukti yang saya gunakan headline menggunakan kaedah yang saya kongsikan sebentar tadi. Bagaimana perbezaan antara saya gunakan headline emosi marah dengan saya gunakan headline emosi gembira. Yang saya kongsikan tadi ada 3 saja headline, emosi marah, angry, sad, sedih dan juga fear, takut. Tapi ada 2 copywriting, satu saya gunakan marah, satu lagi saya gunakan gembira, happy. Ada 2 perbezaan dari segi engagement kat situ. Jom saya tunjukkan bukti yang saya sendiri
buat copywriting tersebut menggunakan kaedah yang saya kongsikan seperti tadi dan bagaimana engagement yang berlaku. Okey, baik tuan-puan. Saya nak tunjukkan yang saya sendiri buat menggunakan teknik headline yang saya kongsikan tadi. Cuba tuan-puan tengok saya punya copywriting. Ini saya tak guna, saya tak buat ads. Ini adalah zero cost. Saya buat copywriting dan saya biarkan nak tengok bukti yang saya belajar ni betul ke tak. Dan inilah result dia. Saya gunakan geram. Geram ni adalah emosi angry, marah. So result dia adalah 90 komen. Saya dapat nombor telefon, 90 komen, zero cost, tanpa cost. Dan beza dia dengan ini, saya gunakan headline emosi happy, gembira. Dan result dia tak ada. Saya jual produk yang sama, e-book. Tapi headline satu yang tadi, ini emosi marah, 90 komen. Ini emosi gembira, tak ada komen. Nampak tak tuan-puan? Ini bukti yang saya sendiri buat dan dapat result. Baik, kita nak sambung emosi seterusnya iaitu sad, sedih. Okay, contoh kat sini. Contohlah anak dia, contoh kita target avatar kita adalah perempuan, ibu yang isu dia mungkin dia sedih. Ibu ni sedih result anak exam anak dia, contoh kita dah pilih subjek. Niche tadi kita fokus subjek matematik. So kita nak buat copywriting, nak sentuh emosi ibu yang tengah risau ataupun sedih yang anak dia ni fail exam matematik. Contoh kita buat kat sini, apalah nak jadi dengan anak aku ni. Apalah nak jadi dengan anak aku ni. So kalau ibu bapa exam mat tak pernah lulus. So kalau parent ibu yang scroll Facebook tiba-tiba lalu iklan ni, apalah nak jadi dengan anak aku ni, exam mat tak pernah lulus. Dan kebetulan memang anak dia gagal exam mat ataupun mungkin tak memuaskan. InsyaAllah dia akan klik sebab pertama adalah kita sentuh emosi dia. Dan yang kedua adalah kena dengan avatar yang kita target tadi. Avatar kita adalah ibu yang ada masalah dengan anak dia yang tak lulus matematik. Kita dah fokus subjek mat. Fokus subjek mat pun dah ramai dah sebenarnya. Fokus satu subjek pun dah ramai. Ini adalah untuk kita penarik. Dia akan contact kita untuk subjek mat dan kita offer lah subjek lain pula. Kita just nak bagi dia contact kita dulu untuk attract, untuk sebagai penarik kepada kita. Lepas tu kalau kita nak offer subjek lain, terserah. Inilah strategi marketing. Ini contoh dia untuk emosi sedih. Apalah nak jadi dengan anakku ni, exam mat tak pernah lulus. Then dia klik lah. Sebab memang kita dah sentuh emosi dia. Tapi kalau kita buat yang klise, kalau kita buat ikut saya punya sifu lah, mentor kajian daripada Tuan Akif Azizan sendiri, 40% orang, 40% lebih lah orang akan respon dengan iklan yang emosi marah dan 20% lebih emosi sedih, sama juga dengan emosi takut. Hanya 7% sahaja yang respon dengan emosi gembira. So buat apalah kita nak penat-penat buat iklan yang emosi gembira sedangkan yang respon hanya 7% saja. Lebih baik kita perah otak untuk fokus emosi-emosi yang persentage dia tinggi untuk macam orang mudah attract dengan iklan-iklan yang emosi begitu, marah, sedih dan takut ni. Contoh kalau ini adalah contoh set lah, ini adalah set. Contoh kalau fear, contohlah fear, contoh kalau niche saya. Niche saya adalah saya buat kelas Al-Quran. Contoh saya boleh buat iklan macam kalaulah bacaan Fatihah aku ni tak
sempurna sah solat. So ini contoh fear. Kalaulah bacaan Fatihah aku ni tak sempurna, sah ke solat? So saya target avatar saya adalah perempuan. Bukan nak cakap perempuan tu bacaan tak okey, salah satu. So ada iklan yang saya target perempuan, ada iklan yang saya target lelaki. Saya tak akan target dua-dua orang serentak. So dia akan ada ayat-ayat dia lain-lain. So, tetapi kebanyakannya yang kontak kami untuk Al-Quran adalah perempuan. Kalau bahasa Arab kebanyakannya adalah lelaki. Jadi adalah strategi dekat situ. Ini contoh, kalau saya target avatar saya adalah perempuan yang dia tu ada bacaan dia masih tak sempurna. Dia tahu baca tapi masih gagap-gagap ataupun masih tak lancar, tajwid pun tak betul. So saya target orang yang macam tu yang nak baiki, then ini adalah headline dia. Dan kalau dia baca, memang kenalah dengan dia, dia akan risau. Kalaulah bacaan Fatihah aku ni tak sempurna, sah ke solat? Jadi saya tentu emosi kat esok, saya bagi dia risau tentang solat dia tak sah. So saya bagi takut dan risau. InsyaAllah dia akan klik sebab memang kena dengan situasi dia. Dan saya sentuh emosi dia. So ini adalah 3 contoh marah, takut dan juga sedih. Contoh headline yang insyaAllah akan menyentapkan pembaca, mengganggu dia punya emosi dan membuatkan dia akan klik iklan anda dan baca sampai habis. Dan adalah struktur-struktur lain yang saya akan kongsikan dalam kelas advance saya, yang lebih advance. So kalau tuan-puan kuasai headline ni sahaja pun dah insyaAllah akan membantu orang ataupun pembaca iklan anda untuk klik. InsyaAllah akan respon kalau offer anda power. So offer pula, sebab offer tu saya tak share dalam ni juga. Sebab ini adalah untuk basic. Untuk basic perempuan yang baru nak buat FB ad, just boleh kuasai ini dulu insyaAllah. Then kita dah kuasai, kita akan belajar lebih lagi insyaAllah. Jumpa saya dalam modul seterusnya, video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.